Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita di awal-awal pagi ini, di waktu ketika mana ramai orang masih lagi berada dalam selimut, tapi kita golongan minoriti yang masih lagi setia untuk berada dalam rumah Allah yang penuh dengan keberkatan ini. Orang yang sanggup bangun di awal pagi ini ialah orang yang nak minta keberkatan Allah. Orang yang faham akan adanya barakah, orang yang faham adanya kerahmatan di awal pagi, orang yang tahu ada keberkatan yang Allah nak bagi kat kita sepanjang hayat dan sepanjang hari, ketika mana seseorang itu dia menghadapkan diri dia kepada Allah di awal-awal pagi ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hari ini kita kuliah macam ganti, tapi kita ubah kepada tajuk. Daripada mula kita ada kuliah tafsir, hari ini tuan-tuan, kuliah hari ini patut kuliah maghrib, kita ubah kepada kuliah subuh. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak ambil manfaat daripada Rejab. Daripada Rejab ini, walaupun Rejab tak sampai lagi kepada tarikh 27 Rejab, tapi kita nak mengambil satu peristiwa yang pernah berlaku dalam bulan Rejab ini. Mungkin hari ini kita fikirkan bahawa tentang maklumat berkaitan dengan Rejab ini, ramai orang tengah bersembang, tengah bercakap-cakap tentang isu dan juga apa yang berlaku pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni tuan-tuan macam bulan biasa. Allah berkati dia dengan dijadikan antara bulan Rejab ini antara bulan-bulan haram, bulan haram perang. Antara bulan-bulan yang diharamkan perang adalah bulan Rejab. Mungkin ramai tertanya-tanya apakah amalan-amalan tertentu yang boleh dibuat pada bulan Rejab. Bulan Rejab adalah bulan yang kita nak kena start engine. Kerana apa? Apabila kita tak mewar-warkan tentang Rejab, Nabi kita mewar-warkan Rejab awal, sebab nak bagi semua orang sedar yang kita dah tak lama nak bertemu dengan Ramadan. Sebab itu dia bagi tempoh masa 2 bulan awal, preparation 60 days, 60 hari sebelum daripada sambut Ramadan, Rejab dan Sya'ban. Maka diajakkanlah kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kepada kami akan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Ada orang baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Yang mana satu betul? Rajab ke Rajabin?
Di sini ada perbahasan bahasa. Fi Rajabin tu pun betul. Tetapi ada sikit benda antara dua ni, Rajabin dengan Rajabah. Kenapa perlu baca dengan Rajabah? Sebab Rajabah itu adalah sesuatu dipanggil mamnu' minas sarfi. Dalam bahasa Arab dia panggil sesuatu yang tertegah dia daripada pembacaan saraf. Dia tak ada kiraan saraf, dia tak ada kiraan. Dia mamnu' minas sarfi kerana dia bulan Muharram, Safar, bubuh bila apapun benda-benda kat sebelum perkataan itu tidak mengubah apa-apa. Sebab itu dipanggil dengan Rajabah. Ada pun yang baca dengan fi Rajabin kerana dia faham bahawa fi duduk kat depan itu dibaca dengan Rajabin, kena baca dengan baris di bawah kerana jar dan majrur. Ni ilmu bahasa bukan tajwid. Jadi tuan-tuan, dibaca dengan Rajabin. Tapi yang mana ayyuhumal asah, antara dua-dua ni yang mana satu betul? Saya pernah tanya kepada Allahyarham Al-Allamah Syekhuna Syekh Abdullah Bukhari ketika hayat beliau, kita pergi jumpa pergi waktu ziarah dia, saja kita utarakan satu soalan ini. Dari segi nahwu tu, dari segi bahasa kita ada jawapan, tapi nak dapatkan satu kata putus daripada seorang alim, maka ditanya, Syekh, ayyuhumal asah baina du'a Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa thaniyan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ayyuhumal asah? Jawapannya ialah al-asah Allahumma barik lana fi Rajaba. Yang paling tepat adalah yang disebutkan mamnu' minas sarfi tadi itu. Saya pun tanya kat dia nak dapatkan kepastian lagi, Syekh, limadha? Kenapa? Dia jawab apa? Kerana dibaca dengan Rajaba, kerana di situ mamnu' minas sarfi. Betul jawapan tu. Maka tuan-tuan, kita bacalah dengan mana-mana pun. Kalau imam baca dua-dua pun tak menjadi masalah. Terus pergi tegak dia tu, marah dia, apa imam tak baca dengan Rajabah? Jangan. Dia betul, dua-dua pun betul. Cumanya yang paling tepat adalah Rajabah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka bulan Ramadan kita mula, untuk bulan-bulan Rajab kita mula dah membaca doa ini. Dalam masa yang sama tuan-tuan, pada 27 Rajab Allah jadikan kemuliaan Rajab ini seperti mana bulan-bulan lain, seperti mana bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni tuan-tuan bulan yang tak ada apa pun. Rabiul Awal ni bulan biasa macam bulan-bulan lain pun. Tapi kenapakah Rabiul Awal itu disebut-sebut? Rabiul Awal itu disebut-sebut kerana Rabiul Awal itu bulan Allah muliakan Rabiul Awal kerana Nabi kita lahir dalam Rabiul Awal. Bukanlah Rabiul Awal itu mulia, tidak. Tapi Rabiul Awal itu mulia kerana Nabi kita lahir dalam bulan Rabiul Awal. Kalau Nabi tak lahir dalam Rabiul Awal macam bulan Januari, Februari dan Mac, sama macam bulan-bulan lain. Tapi oleh kerana Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, kalau ikut kelahiran Nabi kita SAW, tarikh Nabi lahir itu tuan-tuan adalah tarikh yang bersama dengan Masihi, lebih kurang 20 ataupun 22 Mac lahir tu. Tarikh yang disebutkan tarikh Masihi itu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka pada 27 Rajab Allah muliakan Rajab itu dengan berlakunya peristiwa besar umat Islam. Peristiwa yang paling besar, peristiwa yang paling hebat, iaitulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang telah pun membangkitkan jiwa-jiwa para sahabat. Peristiwa yang telah pun mengubati akan Yaumul Hazn, tahun kesedihan Nabi SAW. Peristiwa yang mengubati akan Nabi punya kasih dan sayang kepada makhluk berbanding kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kasih kepada Sayyidatina Khadijah. Nabi kasih kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi yang menjadi frontliner duduk di depan Nabi SAW.
Nabi daripada Sayyidatina Khadijah, Nabi sedih dengan beberapa kesedihan. Sedih pertama kerana dia seorang isteri. Sedih kedua kerana beliau adalah merupakan seorang yang duduk di hadapan Nabi SAW. Sayyidatina Khadijah, dia adalah beliau merupakan seorang orang yang paling kanan Nabi kita SAW. Waktu semua orang tolak Nabi, Sayyidatina Khadijah duduk dengan Nabi SAW. Ketika mana orang lain tak tahu apa-apa tentang kerasulan, Sayyidatina Khadijah dah tahu tentang kerasulan. Maka pada waktu itulah bila meninggal Sayyidatina Khadijah, habis semua hartanya diinfakkan untuk dakwah. Nak menunjukkan dakwah ini bukan hanya semata-mata keluar berjalan, pergi duduk dekat depan rumah orang, panggil orang semayang tuan-tuan. Tapi nak menunjukkan kata apa? Dakwah ini memerlukan kekuatan madiyah, kekuatan harta pun perlu kepada kekuatan dakwah. Maka akhirnya Sayyidatina Khadijah ketika mana wafat, dia tidak meninggalkan dirhaman wala dinaran. 1 dinar pun tak tinggal, 1 dirham pun tak tinggal, sehingga kan kain kafan yang nak menutupi Sayyidatina Khadijah pun tidak mencukupi. Sampai tak cukup untuk kafan. Infak habis untuk jalan agama. Ini Sayyidatina Khadijah. Nabi tengok, Nabi sedih. Kerana apa? Dulu isteriku seorang hartawan terkaya di bumi Mekah. Orang kaya Mekah ni tuan-tuan adalah orang kaya di dunia lah kita bagi. Sebab tempat perdagangan dunia. Kalau kaya di Mekah maknanya kaya sungguh. Jalan Sayyidatina Khadijah, orang pandang dia dengan pandangan bangsawan. Tapi ketika mana dia meninggal dunia, Nabi kita SAW menangis kerana apa? Melihat keadaan isterinya yang dulunya seorang hartawan bangsawan, penuh dengan keindahan perhiasan, tiba-tiba meninggal dengan tidak cukup kain kafan. Bukan sebab apa? Kerana kemiskinan yang membelenggu, hartanya diinfak kesemuanya ke jalan agama. Kemudian tuan-tuan, selang tak berapa lama, Abu Talib pula meninggal dunia. Bapa saudara Nabi SAW, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Nabi sedih dengan 2 benda. Satu ialah Nabi sedih sebab dia bapa saudara Nabi. Dia jaga Nabi kita SAW. Lepas daripada Sayyidatina Aminah meninggal dunia, waktu di Abwa on the way nak pergi ke Madinah, dah jumpa, dah pergi ziarah, dah kubur Abdullah berada di Madinah. Tuan-tuan tengok balik sirah, bagaimana bumi Madinah ni tuan-tuan sangat dekat dengan Nabi kita SAW. Bumi Madinah ni tuan-tuan asalnya adalah tok Nabi kita, tok moyang Hashim. Nama Nabi kita ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu tuan-tuan, ketika mana Hashim ini berada di bumi Mekah, dia ni orang yang diberikan mandat untuk menjadi orang yang memberi makan dan minum kepada golongan hujaj, golongan haji. Dia dapat mandat. Siapa dapat mandat bagi makan dan minum kepada golongan haji, bermakna orang itu tuan-tuan adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh masyarakat Arab. Dia kira orang ranking nombor 1. Kalau dia diberi mandat bagi makan kat ataupun minum kepada golongan-golongan hujaj ni. Dan Hashim adalah orang pertama yang bagi makan dan minum kepada golongan hujaj. Bukan takat bagi makan, bagi minum, tapi tuan-tuan, dia bagi juga, dia orang pertama yang buat satu menu baru. Menu apa? Menu dia panggil roti benyek. Roti benyek ni panggil roti diperbuat daripada gandum yang berkualiti. Buat roti gandum, kemudian masak sup, bagi ambil roti cicah sup. Kira sup Hamid lah kot, kan? Cicah roti, kan? Ke roti Abang Umar kita ke? Sup roti sup Abang Umar kita ke? Ambil roti mengadi cicah. Kira menu sempoi bagi makan ke setiap orang yang datang untuk mengerjakan haji. Tuan-tuan, dan dana tu mai daripada mana? Dana daripada poket Hashim sendiri. Maknanya orang kaya sungguh. Tuan-tuan, akhirnya Hashim ini, dia ni pedagang. Dia keluar pergi ke Madinah, dia pergi ke Syam.
Dia pergi ke Syam untuk berdagang, on the way balik daripada Syam, dia singgah di Madinah. Sampai di Madinah, dia duduk beberapa hari, akhirnya dia ni berkenan dengan seorang wanita. Dia berkenan dengan seorang perempuan dengan anak kepada ketua kabilah Bani Adi bin Najjar. Dia berkenan kat ketua kabilah tu punya anak nama Salma. Kahwin dengan Salma. Ketika kahwin dengan Salma, duduk di Madinah, dan telah mengandunglah Salma ini seorang anak laki-laki. Lahirnya anak laki-laki ini bernama Abdul Muttalib. Inilah Abdul Muttalib, dia lahir. Dia seorang-seorangnya anak yang lahir ibu dia nama Salma, tapi adik-beradik dia ada lagi di Mekah. Sebab Hashim kahwin seorang lagi ada di Mekah. Maka tuan-tuan, membesarlah Abdul Muttalib di Madinah. Maknanya apa tuan-tuan? Kau tengok balik surat beranak Abdul Muttalib, dia ni orang Mekah ke orang Madinah? Orang Madinah yang lahir di Madinah. Ibu dia orang Madinah, tapi ayah dia kerakyatan orang Mekah. Jadi Abdul Muttalib telah pun dibesarkan di Madinah, dan ayah dia on the way nak balik pergi ke Mekah, singgah di Palestin yang namanya tempat Gaza. Dah nampak tak? Hashim ni pergi tinggal dekat Gaza. Singgah kat Gaza untuk berdagang dan meninggal di Gaza. Jasad Hashim sampai ke hari ni dikebumikan di bumi Gaza. Tuan tengok balik sirah ni tuan-tuan. Allah tentukan keturunan Nabi ni, semua tempat-tempat yang hari ni berlaku benda-benda yang dahsyat-dahsyat ni, semuanya ada keturunan-keturunan Nabi di situ. Dikebumikan Hashim di bumi Gaza. Kemudiannya tak berapa lama tuan-tuan, ada seorang yang ganti tempat tempat Hashim di bumi Mekah untuk bagi makan kepada orang-orang Mekah dan orang-orang haji ni, digantikan oleh seorang daripada adik kepada Hashim. Adik kepada Hashim nama dia Al-Muttalib. Beza tak? Satu Abdul Muttalib, seorang lagi Al-Muttalib. Diberilah kepada dia akan mandat untuk pegang balik, dan Al-Muttalib pun takbir dengan baik, tapi duk tunggu siapakah orang yang bakal untuk menggantikan tempat Hashim ni. Dia mesti ada dia punya keturunan dia, anak dia patut ganti. Tuan-tuan, akhirnya dia dengar cerita bahawa abang dia ni pernah berkahwin di Madinah. Dengar ada keturunan dia dekat sana. Al-Muttalib tuan-tuan, dia ni orang bangsawan, bawa rombongan tuan-tuan pi terus ke Madinah, tak cakap banyak. Pi ke Madinah, cari terus siapa dia orang tu, dan sampai-sampai tuan-tuan Al-Muttalib terus bertemu dengan anak saudara dia. Jumpa tuan-tuan, peluk sayang ni, sebab apa? Dah puluh tahun tak jumpa. Bila peluk tuan-tuan sayang ni, maknanya apa? Kasih sayang tu ada, nak bawa balik ni. Pergi jumpa dengan Salma. Abdul Muttalib tak mau balik, tak mau ikut. Dia kata kalau nak ikut boleh, tanya kat mak kata apa. Bila jumpa dengan Salma, tanya kat Salma kata aku tak izin. Sebab apa? Suami aku dah tak ada, aku ada dia seorang. Kalau dia pun hang bawa pergi, aku nak duduk dengan siapa? Tapi dipujuk oleh Al-Muttalib, bagi tahu bahawa dia adalah merupakan orang yang akan mewarisi ke semua apa yang dimiliki oleh Hashim dulu, untuk mentadbir Mekah ini sebagai golongan siqayah, orang yang bagi makan kepada orang-orang haji ini. Maka pada waktu itulah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, waktu itulah Al-Muttalib telah berjaya pujuk, bawalah balik Abdul Muttalib ni. Sampai di Mekah, orang Mekah ingat Al-Muttalib ni bawa balik mai budak, dikira hamba abdi. Pasal balik mai tengok berlemuh, duduk belakang kuda tengok berlemuh.
Dia kata Allahu Akbar, kata bagusnya Al-Muttalib ni pi ke Madinah beli budak balik mai depan Mekah, depan Kaabah. Al-Muttalib telah mengisytiharkan bahawa inilah Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, dan dialah akan berada dalam rumah aku sebagai anak aku sampai bila-bila, dan dialah yang akan mewarisi semua mandat yang terdapat daripada Hashim. Jadi tuan-tuan, berlakulah di situ cerita kata apa, itulah sampai tahap Abdul Muttalib boleh masuk. Tapi tuan-tuan, adalah di sini tuan-tuan tengok, nanti boleh sambung lagi lah tengok sirah ni, kerana tuan-tuan nak tengok bagaimana perjalanan politik yang berkecamuk, perjalanan politik yang memang ekstrim punya. Tuan-tuan boleh tengok macam mana perjalanan politik di Mekah ketika Abdul Muttalib nak naik jadi ketua Quraisy. Tuan-tuan boleh tengok macam mana orang tikam, orang patah balik, tikam balik, patah balik, macam mana berlaku ceramuk hari ni. Tuan boleh tengok macam mana perjalanan politik di Mekah. Sungguh macam mana Abdul Muttalib tuan-tuan nak naik, orang ni tak mau sokong, orang ni tak mau bagi SD. Sungguh waktu dia naik tuan-tuan, dan Abdul Muttalib naik, dia dah bagi makan apa semua, mai seorang daripada satu kabilah tuan-tuan, aku tak selepas mana Al-Muttalib meninggal. Bila Al-Muttalib meninggal, orang tak ada dah, maknanya orang tak ada orang nak backup Abdul Muttalib dah. Dia tak ada backup tuan-tuan, dia terus cari apa? Dia terus cari satu cara nak menjatuhkan Abdul Muttalib. Mai seseorang tuan-tuan, dia kata apa? Aku nak jatuhkan dia. Dia pun buat pakatan, kami semua tak mau bagi sokongan kepada Abdul Muttalib. Kami nak rampas kuasa. Berlaku rampasan kuasa. Bila berlaku rampasan kuasa tuan-tuan, Abdul Muttalib ni dia ingat kecil-kecil anak. Dia ingat backup tak ada dah. Duk ingat backup tak ada dah untuk Abdul Muttalib ni. Tapi silap. Tuan-tuan, Abdul Muttalib ni lahir daripada golongan Mekah dan Madinah. Bila Mekah backup tak ada, dia mencari siapa? Dia hantar satu surat kepada bapa saudara dia, Sa'ad bin Adi. Hantar kepada Sa'ad bin Adi yang berada di bumi Madinah. Dia tu pula ketua besar golongan Bani Adi di Madinah. Dia pula tuan-tuan ada tentera sendiri pula. Hantar surat dengan anak saudara, anak menakan ni kena lagu tu, dia biang. Dia tak biang. Apa dia buat? Dia terus tuan-tuan, dia terus pergi ke, bawa 80 orang dia main tentera, pergi terus masuk ke Mekah, sampai jumpa dengan Abdul Muttalib. Dia tanya Abdul Muttalib, apa abang, okey ke? Dia kata okey, jom bapa saudara, pakcik kot, mamu kot dia panggil, lebih kurang lah, ammu dia panggil, ammu, ya ammi, jom kita balik ke rumah saya, kita makan-makan lepas dulu. Tapi Sa'ad kata apa? Aku main bukan nak makan, aku main nak makan orang. Aku main ni bukan nak makan roti ke apa, aku nak makan orang. Jadi tunjukkan aku di mana tempat orang tu. Tuan-tuan, dia bawa pergi ke tempat duduk ada depan betul depan dengan mendekat Kaabah. Duduk dalam di tempat yang berteduh di bawah Kaabah. Duduk 2 orang kat situ. Ni yang kata Sa'ad ni pipi turun kuda, bawa keluar turun pedang, tusuk kat sini kat leher ni. Dia kata aku nak hang bagi balik apa yang telah rampas pada anak saudara aku. Kalau hang tak bagi, benda ni memang masuk terus dalam rengkuang. Gangster gila. Madinah mai ke Mekah buat lagu tu kat orang Mekah. Tuan-tuan, dia ni pun kali tengok 80 orang duduk dekat belakang. Baik, aku bagi balik. Diberikan balik pada Abdul Muttalib. Takbir semula. Dapat balik. Bila Sa'ad balik semula ke Madinah, dia ni buat pakatan baru pula. Buat pakatan dengan orang lain nak jatuhkan lagi. Tapi tuan-tuan, kali kedua ni Abdul Muttalib minta sokongan SD daripada seluruh warga Quraisy. Waktu inilah tuan-tuan, bila orang tengok dah Bani Sa'ad bin Adi ni pernah turun, mai bantu kepada Abdul Muttalib, semua orang mula ada confident.
Kata Abdul Muttalib ni bukan calang-calang orang, sebab dia ni ada backup besar. Yang backup tu bukan kecil-kecil anak, maknanya apa? Yang backup dia tu bukan takat dalam negeri, tapi luar negara pun ada. Dan akhirnya tuan-tuan, seluruh kabilah-kabilah terutamanya Bani Najjar dan juga bani-bani yang lain bagi satu sokongan khas kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pada waktu itulah tuan-tuan, dia naik sebagai ketua kabilah kepada golongan Quraisy. Ni tuan-tuan, Abdul Muttalib. Baik tuan-tuan, jadi bila Abdul Muttalib meninggal dunia, pendekkan cerita, Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib ada 6 orang anak perempuan, 10 orang anak lelaki. Berapa orang? 16 orang anak. Memang 16 orang anak. Salah seorangnya ialah Abdullah Hamzah bin Abdul Muttalib Al-Harith Al-Qayyim Al-Qawwam. Lagi apa lagi? Anak laki-laki dia ada siapa lagi? Ada Abdullah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab. Ada Abu Lahab. Abu Lahab, sebab panggil Abu Lahab? Saya nak tanya tuan-tuan. Hari ni ada online ni, kita ada online kan ni on air dekat TikTok. Tuan-tuan, sebab panggil Abu Lahab? Sebab merah muka dia. Kan Abu Lahab kan? Kita mungkin faham Abu Lahab sebab dia pelahap tu ya. Ramai di kalangan orang Melayu dia punya fikir kata apa? Abu Lahab sebab perangai dia pelahap. Sebab tu nama dia Abu Lahab. Salah. Lahbun ataupun lahab ini maksudnya al-munawwar, benda yang bercahaya-cahaya, benda yang sangat indah. Tu Abu Lahab tu. Kita punya faham Abu Lahab pelahap sebab dia jahat. Tuan-tuan, dia bapa saudara Nabi. Abu Lahab ialah orang yang wajah dia antara anak-anak Abdul Muttalib. Abu Lahab ni orang yang antara orang yang handsome, orang yang lawa. Nombor 1 Abdullah paling handsome. Nombor 2 paling handsome adalah Abu Lahab. Tuan-tuan, kita fikir Abu Lahab ni mesti badan besar, perangai tak elok, betul tak? Sebab kita dengar cerita tak elok pasal Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab adalah satu manusia yang Abu Lahab itu orang yang munawwar, wajahnya indah. Tapi walaupun wajahnya indah, perangainya tetap buruk. Bukan maksudnya orang yang muka lawa itu pasti perangai pun lawa. Faham? Maka ketika mana Abdul Muttalib, tuan-tuan, dia nak antara waktu pemerintahan Abdul Muttalib ni berlaku 2 peristiwa besar. Satu peristiwa besar adalah peristiwa bergajah. Nombor 2, peristiwa penggalian semula Telaga Zamzam. Saya nak bawa tuan-tuan pergi Telaga Zamzam ni. Dalam peristiwa penggalian Telaga Zamzam balik tuan-tuan, ketika mana penggalian semula Telaga Zamzam, asalnya Telaga Zamzam telah pun ada ketika zaman Jurhum memerintah. Masuk satu bani daripada Yaman, halau golongan Jurhum, mereka duduk di Mekah. Bila keluar tuan, mereka halau keluar Jurhum, mereka minta Jurhum dia dihalau keluar. Apa Jurhum buat? Jurhum pada masa tu dia kuasai bumi Mekah. Dia ambil harta yang emas, perak, pintu Kaabah yang diperbuat daripada emas ni, dia ambil, dia rejam masuk dalam Telaga Zamzam. Kemudian dia kambuh Telaga Zamzam ni supaya golongan yang halau dia ni tak dapat lagi dah menguasai Zamzam ni. Maknanya dia geram lah. Bila dia buat macam tu tuan-tuan, Telaga Zamzam telah terpalam terus sampailah era kegemilangan Abdul Muttalib. Ketika pemerintahan Abdul Muttalib, Allah bagi kepada Abdul Muttalib satu kenikmatan,
dia mimpi pada malam itu, Allah tunjukkan dekat dia di mana telaga itu berada, tak mana mata ayam ni duk ada. Esok tu bangun, panggil ramai-ramai, terus dia gali semula. Maka Abdul Muttalib, orang yang telah pun menggali semula telaga Zamzam yang terkambuh, ketika dia korek tuan-tuan, keluar ni mah kijang, bentuk kijang ni mah, bawa keluar pintu Kaabah, pedang-pedang yang dimiliki oleh orang Jurhum dulu, bawa keluar balik semua tuan-tuan. Dia keluar balik dan jumpa balik mata ayak ni. Tiba-tiba mai Quraisy, orang Quraisy mai, Abdul Muttalib yang ni dah buka semua elok dah ni. Ni dah buka elok dah. Jadi macam ni lah. Dah alang-alang ni kita 50-50 kot. You 50%, I 50%. Kau tim. Boleh? Abdul Muttalib kata tak boleh. Sebab apa? Ini tanggungjawab aku untuk menguruskan Zamzam ini. Quraisy kata tak boleh, kena bagi juga. Maka tuan-tuan, pada waktu itu berlakulah sikit pertelagahan antara orang Quraisy, bangsawan Quraisy dengan Abdul Muttalib. Berlaku balik, berkecamuk balik politik pada masa itu. Kedudukan Abdul Muttalib telah pun goyang juga kerana Zamzam. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, pada waktu itulah Nabi kita Abdul Muttalib telah pun bernazar. Apa nazar dia? Nazar dia ialah, sekiranya aku dapat menguasai Zamzam ini, maka nazar aku ialah menyembelih salah seorang daripada anak lelaki aku. 10 orang anak tu nak sembelih seorang. Sebab itu Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Aku datang daripada keturunan 2 orang yang disembelih. Aku mai dari keturunan 2 orang yang disembelih. Dan nazar Abdul Muttalib itu tuan-tuan telah pun berlaku ketika mana semua orang-orang lain, orang Quraisy yang berada pada masa itu memberi sokongan penuh kepada Abdul Muttalib untuk menguasai Zamzam. Dan akhirnya Abdul Muttalib terpaksalah melunaskan nazarnya. Dia bagi besar anak-anak semua dah besar habis dah. Dah besar dah dewasa dah. Baru dia panggil 10 orang anak mai depan dia. Dia kata apa? Kali ni bapak nak abang. Bapak nak abang kat kamu, dulu bapak pernah nazar akan menyembelih salah seorang daripada anak-anak bapak. Oleh sebab itu, hari ni bapak akan lunaskan. Are you ready? 10 orang anak tuan-tuan nak sembelih. Kalau anak kita al-cabut malam tu dah. Tuan. Tapi 10 orang kata apa? Silakan bapak. Nazar bapak buat. Tuan-tuan, buat cabutan. Mai ahli nujum negara, ahli nujum zaman tu, ahli nujum buat cabutan. Ketika dicabut tuan-tuan, dia buat cabut tu, setiap anak main nama cabut. Cabut keluar nama siapa? Abdullah. Abdullah pula anak yang paling dia sayang. Abdullah ni tuan-tuan, anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Naik nama dia. Naik nama ni tuan-tuan, ayah ni kata tak apalah. Abdullah kata apa? Silakan bapak. Seperti mana Nabi Ismail pernah menyerahkan tubuhnya kepada ayahandanya Ibrahim, maka aku serahkan diri aku kepadamu wahai bapak, untuk kau lunaskan nazar kamu. Tuan-tuan, Abdul Muttalib mai, ahli nujum mai, kata beginilah, kita buat macam ni. Sekiranya cabutan kali kedua itu kamu cabut lagi keluar nama Abdul Muttalib, kamu bayang 10 ekor unta tukang sebagai tebusan, untuk mengelak daripada kamu bunuh anak kamu sembelih anak kamu, seperti mana Ibrahim pernah menebus anaknya dengan seekor kibas. Maka kamu tebus balik anak kamu ni dengan setiap sekali cabutan itu 10 ekor unta. Abdul Muttalib kata apa? Line clear. Boleh. Itu lebih baik. Jadi Abdul Muttalib buat apa tuan-tuan? Dia buka
pun cabut. Cabut kali kedua, nama naik lagi Abdullah, 10 ekor tak sebelah. Kali ketiga, kali pertama tu dah 10 dah, tu terbuih. Cabut kali kedua, 10 lagi, 20 ekor dah. Abdul Muttalib kata apa? Baiklah, cabut kali ketiga. Kali ketiga cabut, masih lagi naik juga nama Abdullah. 4, 5, 6, 7, 8 naik nama Abdullah. Sampai kali ke-10 naik nama Abdullah. Berapa ekor unta? 100 ekor unta, tuan-tuan. Masuk kali ke-11 barulah cabut-cabut, tak ada nama siapa dah. Nak menunjukkan, kata apa tuan-tuan, bermula daripada era itulah, start dari situlah sampai ke hari ini, dalam hukum Islam, kalau nak tebuih nyawa dengan nyawa, kena 100 ekor unta, kekal sampai hari ini. Asalnya awal-awal pemerintahan Quraisy, kalau tebuih nyawa ni 10 ekor unta. Tapi rate tu naik sejak bila? Sejak Abdullah ditebus oleh Abdul Muttalib dengan 100 ekor unta. Dalam sirah kata apa? Sembelih ni biak macam tu je, siapa nak ambil, ambil. Dimakan oleh manusia dan juga binatang. 100 ekor unta, sembelih semua. Tuan-tuan, nak tebuih Abdullah tu, Nabi kita kata apa? Aku mai daripada keturunan 2 orang yang disembelih. Tuan-tuan, jadi Abdul Muttalib telah pun meninggal dunia. Tuan, bila meninggal dunia, Abu Talib ambil alih. Abu Talib ambil alih, tuan-tuan, sebab dia lah menguasai, Abu Talib telah menguasai apa yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Dia ambil. Dan dia ambil alih, tuan-tuan. Alhamdulillah, berkembang semua elok. Tapi dalam masa yang sama, sebab Abdul Muttalib ni dia board of member kepada Quraisy. Dia ni orang besar. Sebarang keputusan Quraisy untuk apa-apa tujuan, mesti ada board of member punya keputusan. Dan keputusan akhir itu diluluskan oleh siapa? Abdul Muttalib lah. Nak gabung dengan siapa ke, nak duduk dengan siapa ke, dia kena diluluskan oleh Abdul Muttalib, Abu Talib ni. Sebab dia ketua. Dia ketua. Yang baru ni kita punya apa, pilihan raya bersama enggak? Kan? Damai apa semua tu, siapa nak menentukan? Tak boleh pergi seorang-seorang, dia kena pergi seorang yang hak ketua kena pergi. Hak yang bawah-bawah semua nak pergi tempat lain. Ketua tak, aku nak pergi tempat lain, dia pergi ikut ketua. Abu Talib punya kedudukan macam tu. Dia adalah orang yang memegang SD semua orang. Ni Abu Talib ni. Maka tuan-tuan, bila Abu Talib membela Nabi SAW, dia bela sampai besar, sayang, kasih Nabi. Tiba-tiba Nabi mengembangkan Islam di era pemeliharaan, dari bawah peliharaan Abu Talib. Abu Talib kata apa? Hang pi buat apa hang nak buat, sebab aku kenal hang. Hang takkan tipu, hang buat. Cumanya hidayah, innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang dia nak bagi. Akhirnya tuan-tuan, Abu Talib telah pun meninggal dunia dengan keadaan dia tidak Islam. Tapi oleh kerana sayang dan kasih kepada Nabi, Abu Talib adalah orang yang diberikan siksaan azab neraka yang paling adna, paling bawah sekali, kerana sayang dan kasih dia. Di sini tuan-tuan jadi dalil tau. Di sini merupakan dalil kepada bagaimana orang bukan Islam yang buat kebaikan, adakah Allah tidak membalas dia? Di sini ada soalan dibuka oleh para ulama tentang kedudukan orang bukan Islam yang dia buat benda baik. Adakah Allah tidak menilai? Adakah ditolak terus? Yang pastinya tidak ada syurga untuk dia. Tetapi bagi mana-mana orang bukan Islam yang duk buat baik ni, oleh kerana Allah ni bersifat dengan Ar-Rahman, pemurahnya Allah, dia buat baik, Allah balas dekat dia dengan kebaikan juga. Apa kebaikan dia? Dia diringankan daripada azab, seperti mana Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan, Nabi cukup sedih
tahun itu Nabi cukup sedih. Kerana apa? Satu, bapa saudara meninggal. Nombor dua, orang yang sayang dekat dia meninggal. Nombor tiga, pembela dia meninggal. Nombor empat, tuan-tuan, Abu Talib tidak sempat masuk Islam. Sedih Nabi ni. Sampai dia duduk tepi ujung katil bapa saudara ni, kata apa? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai bapa saudara aku, kamu ucap la ilaha illallah. Selebihnya itu aku saksi kamu dekat akhirat nanti. Selebihnya tu aku dengan Allah. Kamu ucap wahai bapa saudara aku, wahai ammi, ya ammi, tolong. Dia tengok belah kiri, tengok Abu Lahab, Abu Labi and the gang duduk sebelah. Kata, wahai Abu Talib, ang sebut lagu tu rosak binasa akan kaum Quraisy. Orang akan cakap Quraisy ini telah pun berpecah. Kita dah gabung lama. Kita punya board of member ni. Jangan Abu Talib, jangan. Kali tengok kanan, tengok Rasulullah kata apa? Ya ammi qul, wahai bapa saudara aku, sebut la ilaha illallah. Selebihnya tu aku. Aku nak pergi jumpa, aku nak saksi depan Allah kelak. Tuan-tuan, sampai akhirnya Abu Talib meninggal dengan keadaan tidak mengucapkan kalimah itu. Nabi sedih. Ubat sedih itu. Nabi duduk, tuan-tuan, tak tahu nak meluahkan pada siapa. Khadijah dah tak ada. Abu Talib tempat dia melepaskan dia punya perasaan, dia punya masalah dilepaskan pada Khadijah, pada Abu Talib. Dua tempat tak ada. Sayap kanan dan sayap kiri telah pun tak ada. Para sahabat tengok Nabi dengan keadaan cukup sedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Rafiqul A'la, kekasih Nabi kita SAW, memanggil untuk dibawa menggembirakan balik hati Nabi ini. Wahai Muhammad, kalau kamu kasih kepada makhluk, innahu la hayyun, innahu hayyun wa yamut. Manusia itu akan hidup dan dia akan mati. Tapi kasih kamu kepada aku bawa hadir kamu kepada aku untuk kau digembirakan, diperlihatkan seluruh tempat yang tidak ada dalam dunia ini. Wahai Muhammad, kalau kamu cari dunia, inilah dunia kamu. Tapi kamu cari pada akhirat, kamu cari aku, maka kamu akan jumpa dengan tempat yang kamu tak pernah gambarkan. Akhirnya tuan-tuan, Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan pada malam tersebut. Jarak antara bumi Madinah, bumi Mekah dengan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa jarak dia? Ketepatan. Berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Berapa jarak? Jarak dia adalah 1239.42 km. Naik kapal terbang 1 jam 52 minit sekarang. Kalau naik unta, makan boleh tahan dekat berbulan juga. Tapi Nabi kita bukan satu malam, bukan cerita satu malam pi Mekah ke Palestin, bukan satu malam. Satu malam itu, tuan, lailan, satu malam itu bermulanya daripada daripada Mekah ke Palestin, naik sampai ke atas Sidratul Muntaha, patah balik mai ke Mekah sampai duduk rumah Nabi balik, jarak dia satu malam. Kita naik kapal terbang pun dah 3-4 malam. Kita pergi Mekah, tuan-tuan, sehari suntuk tu, kat 2 hari punya perjalanan tau. Daripada KLIA naik pergi ke Penang, naik KLIA. Kat KLIA tunggu pula, katalah pergi pagi, flight malam, kalau tak delay. Tunggu sampai muka naik unggu. Main malam tu nak pergi, tiba-tiba dia minta maaf kerana kapal terbang tidak dapat terbang kerana dia berada dalam landasan sekarang ini hujan lebat, tak dapat nak naik. Minta maaf, pilot sakit perut, duk berak tak habis lagi. Mungkin. Tuan-tuan, duduk sehari suntuk kot. Sehari suntuk duduk. Tunggu, duduk esok pula. Tuan-tuan, Nabi boleh buat jarak
Ni Allah yang maha berkuasa nak menentukan tempat dan juga apa dia nak buat. Jarak tuan-tuan, tolak pergi sampai 1 malam, selesai semua. Nak menggembirakan hati Nabi, turun mai lepas Isra' Mi'raj. Saya tak mau cerita tingkat-tingkat tu semua, tuan-tuan tak larat dengar. Turun mai tuan-tuan, turun mai, dah dapat dah syariat solat semua dah dapat dah, turun mai tuan-tuan. Apa perasaan Nabi? Hilang tak sedih dia? Dia jumpa dengan kekasih hati dia yang hakiki. Nabi jumpa dengan kekasihnya yang hakiki. Kalau kau kasih kepada manusia ya Muhammad, dia mati. Tapi kalau kau kasih kepada aku, innahu hayyun la yamut, sesungguhnya dia hidup, dia tidak pernah mati. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, moga-moga kita dapat sesuatu pagi ni. Allah bagi keberkatan kepada kita tuan-tuan. Cukup cerah kat luar tu, InsyaAllah tuan-tuan. Kau dah gelap lagi, kau buka lampu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah rahmati kita, Allah bagi keberkatan kepada kita. Cuma pengakhiran sebelum saya habis tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit lah. Baru ni saya duduk clean saya punya email lama-lama ni, duduk clean bukan clean, duduk clean bagi bersih email lama-lama ni. Jumpa lah satu email yang pernah dihantar oleh seorang sahabat daripada Jordan. Saya jumpa dia waktu dia mai sini, dia mai ke Malaysia, dia mai ke Penang ni. Dia nak jumpa saya di Masjid Abdullah Fahim. Dia ni doktor bahasa. Dia dah ni profesor bahasa di Jordan, Yarmouk University. Dia kata apa? Dia kata kat saya, nama dia Araf ni, doktor Profesor Dr. Arafat Al-Mursyidih nama dia. Lepas tu dia kata dia dah ada jumpa semua tu, dia balik tu dia bagi satu email tu tuan-tuan. Baru ni saya buka adalah email tu. Dia duk baca email tu saja nak kongsi tuan-tuan lah sebelum habis ni. Dalam email tuan-tuan dia tulis, dia kata khamsatul asya nuriduha wa nuhawilu alaiha. 5 benda yang kita semua nak kepadanya dan kita usaha nak dapatkan dia. 5 benda dalam hidup ni. Saja nak kongsi sikit tuan-tuan pagi ni. Di alam maya pun dengar lah, daripada ada ramai. Dan 5 benda yang kita nak dalam hidup kita ni, kita usaha nak dapatkan dia. Satu, dia kata apa? Yang pertama dia kata kita nak wajhun jamil, kita nak muka cantik. Betul ya? Betul ya? Laki-laki mau muka cantik ya? Kalau kita mau muka buruk tak apa kan? Memang kita nak muka cantik. Betul hari ni tuan-tuan, perniagaan paling laku adalah kosmetik. Orang kaya dalam Malaysia pun kerana kosmetik. Sebab dia tuju kepada orang suka kepada benda tu. Pertama, wajhun jamil. Nombor 2 tuan, nak pendekkan cerita. Nombor 2 tuan-tuan, dia kata apa? Kita nak al-fulusul milian. Al-fulusu bimilian. Al-fulusu bil milian. Nak duit yang bermilion-milion, berjuta-juta. Betul ya? Kau siapa minta mau? Berduk ranjau. Paling tepat. Muka cantik tu kami tak kisah sangat lah kan. Apa ni, tak handsome tak apa tapi kaya. Kan? Tak handsome tak apa tapi kaya. Nak fulusu bimilian, nak duit yang berjuta-juta. Betul? Nombor 3 dia kata apa? Nombor 3, kita nak kepada jismun qawiyun, nak badan, tubuh badan, jismun sihatun wa qawiyun, tubuh badan yang sihat lagi mana kuat. Nak buat 6 pack, tapi kita bayar ni 1 pack kan?
nak six pack, nak badan sihat, makan ubat-ubat suplemen dan sebagainya untuk dapatkan kesihatan. Lepas produk kosmetik, produk kedua yang paling dahsyat adalah produk kesihatan. MLM dan sebagainya semua main produk kesihatan. Nombor 4, nombor 1 semua buat relax. Nombor 2 semua ya betul. Nombor 3 buat relax. Tak dah lah, tak sihat, tak apa. Janji kaya. Nombor 4 dia kata apa? Nombor 4 kita nak auladun syatirina wa falihina misluna. Dia kata kita nak anak-anak yang cerdik, yang pandai, berjaya seperti kita. Dia kata. Syekh ni kata. Dia ni profesor jenis model sikit tuan-tuan. Dia kata nak macam kita lah. Betul tak? Kita usaha nak bagi anak cerdik, nak bagi anak berjaya. Kita boleh habis duit banyak tak apa, janji kita dapat anak yang bagus. Zaman kita menuntut pada benda tu. Yang kelima dia kata kita nak kepada naumun amiq, nak tidur yang nyenyak. Betul tak? Betul sangat kan. Tambah-tambah time kuliah ni syok boleh no. Tapi dia duk heran ni orang dalam online ni, dia pun tak tidur oi. Dia pun duk type tak tidur bagus ya. Respect ah. Tuan-tuan. Sampailah tuan-tuan. Bila mai macam tu, dia kata apa? La ba'sa. Don't worry. Jangan risau. Kerana kamu boleh dapat benda tu 15 daqiqatan al-yawm, 15 minit satu hari, hang akan dapat semua benda ni. Lama kita mendengar simple ya. Satu hari buat 15 minit kamu akan dapat semua benda ni. Dia buat main hadis Nabi tu. Tahu lama dia buat hadis Nabi pula. Dia kata apa tuan-tuan? Dalam hadis yang pertama dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa dia? Man taraka salata subhi falaysa fi wajhi nur. Barang siapa meninggalkan solat subuh, tidak adalah pada wajahnya akan cahaya. Hang tuntut muka cantik tadi kan, tapi subuh tak bangkit kan, muka hang tak ada cahaya dekat dunia, sampai akhirat pun tak ada cahaya. Seri tak ada, muka lawa tapi seri tak ada. Duk seri pasal make up. Nombor 2 dia kata apa? Nombor 2, man taraka salata dhuhri falaysa fi rizqihi al-barakah. Hang tuntut fulusu bimilian kan, hang minta duit banyak kan. Barang siapa tinggalkan solat zuhur, tidak adalah bagi rezekinya akan keberkatan. Tak ada berkat dalam rezeki. Meeting sampai pukul 4 petang, azan dah zuhur dah bunyi tapi tak berhenti semayang. Kata doktor kata doktor Al-Alamah Allah yarham, Doktor Syekh Syarawi. Syekh Syarawi kata apa? Aku heran dengan manusia yang panggil dia tu ialah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, tapi dia boleh buat lengai dengan alasan aku sedang mencari rezeki. Gila ke tak gila dia kata? Gila tak? Yang panggil hang tu Allah Maha Pemberi rezeki, dia nak bagi rezeki ke hang, tapi hang bagi alasan aku tak boleh semayang sebab apa? Aku duk cari rezeki. Laisa fi rizqihi al-barakah, keberkatan rezeki tak ada. Dapat banyak mana pun semua al-belayar. Tuan-tuan, nombor 3 dia kata apa? Hang minta tubuh badan yang kuat kan dan sihat. Man taraka salatal asri falaysa fi jismihi falaysa fi jasadihi falaysa fi jasadihi al-qawi. Tidak ada bagi dia, barang siapa tinggalkan solat asar, tak ada bagi dia akan kekuatan bagi diri dia, kekuatan badan tak ada. Jogging pergi berapa puluh round pun. Yang keempat, man taraka salatal maghrib falaysa fi auladihi thamrah. Barang siapa yang meninggalkan solat maghrib, tidak ada bagi dia akan anak-anaknya memberi hasil kepada dia. Anak-anak tak bagi hasil. Nombor 5 tuan-tuan, akhir sekali nak habis ya. Man taraka salatal isya
falaisa fi naumihi rahah. Barang siapa yang tinggal solat Isyak, tidak adalah bagi dia akan tidurnya itu sebagai kerehatan. Tidur tak sihat, tapi tidur jadi benda penyakit pula kat dia. Tidur tak sihat tuan-tuan, tidur bukan rehat bagi dia, sedangkan tidur itu untuk rehat. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga pertemuan kita ada keberkatan, pertemuan kita ada kebaikan, manfaat dunia dan manfaat akhirat, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.